Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa biyasir wa la tu'asir. Alhamdulillah. Wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada perkataannya, qala fa umira Bilalun fa azzana wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan faqala unzuru man attaki'u alaihi faja'at bariratu wa rajulun akharu fattaka alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin zahaba liyanqusa fa'awma'a ilaihi summa yasbuta makanahu hatta qada Abu Bakrin salatah. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida faqala Umaru wallahi la asma'u ahadan yazkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfihi hadza. Qala wa kana an-nasu ummiyina lam yakun fihi nabiyyun qablahu fa amsaka an-nasu faqalu ya Salim intaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu fa ataitu Aba Bakrin wa huwa fi masjidi fa ataituhu abki dahishan falamma ra'ani faqala li akubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna Umar yaqulu la asma'u ahadan yazkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hadza qala li intaliq fantalaqtu ma'ahu faja'a wa huwa wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ayyuhan nasu afriju li wa afraju lahu faja'a hatta akabba alaihi wa kharra ala sa'idihi wa massahu faqala innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Summa qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am fa'alimu anna qad sadaq. Qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala Rasulillah qala na'am. Qalu wa kaifa qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una summa yakhrujun summa yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'un summa yakhrujun hatta yadkhulun nasu. Qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qalu
Aina? Qala fi makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu. Fa inna Allah lam yakbidu ruhahu illa fi makanin tayyib. Fa'alimu anna qad sadaq summa amarahum an yaghsilahu banu abih. Wajtama'al muhajiruna wa yatashawarun. Faqalu intalik bina ila ikhwanina minal ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Faqalat al-ansar minna amirun wa minkum amir. Waqala Umar bin Khattab man lahu mislu hadhihi salas ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جاملة. Panjang hadis ni. Maka berkata Salim, cerita ni saling memberitahu peristiwa yang berlaku ketika Rasulullah wafat. Rasulullah dekat nak wafat, maka disuruh Bilal untuk azan, maka disuruh Abu Bakrin untuk sembahyang menjadi imam bagi manusia. Kemudian Rasulullah rasa ringan sikit. Rasulullah terasa tubuh dia ringan, rasa sihat sikit, maka dia kata, carikan kamu untuk aku beberapa orang untuk aku bertukar. At-taqi'u ni tukar. Rasulullah nak pergi tengok sahabat dia duduk semaya. Kerana Rasulullah lama dah tak pergi semaya berjemaah. Tetapi apabila Rasulullah rasa tubuh dia rasa ringan sikit, maka Rasulullah nak bangun, nak pergi jenguk, nak pergi tengok sahabat-sahabat dia duduk semaya di masjid. Rumah Rasulullah, bilik Rasulullah di hadapan mihrab Nabi. Dia di hadapan mihrab masjid. Maka datanglah nama Barirah, hamba kepada Sayyidina Aisyah, perempuan Barirah. Wa rajulun akhar, dan lelaki lain. Bukan perempuan. Seorang nama Barirah, dan seorang lelaki, ada kata nama Abu Talib. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali sendiri. Ada riwayat kata Sayyidina Abbas, ada kata Sayyidina Fadl, anak Sayyidina Abbas. Banyak riwayat menyatakan lelaki hak Rasulullah bertukar keluar nak masuk, nak tengok sahabat-sahabat tengah semaya. Maka Rasulullah pun bertukarlah di atas kedua-duanya. Rasulullah tukar dua belah, hak ni sebelah, hak ni sebelah. Tukar pergi jalan. Maka apabila melihat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam subuh pada masa tu, maka Sayyidina Abu Bakar mahu mundur. Sayyidina Abu Bakar nak mundurlah, nak jadi makmum, maka Rasulullah jadi imam. Dah nampak Rasulullah segar dah tu. Tetapi Rasulullah memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar supaya tetap kedudukan dia jadi imam. Ada riwayat kata Rasulullah jadi makmum kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada riwayat kata Sayyidina Abu Bakar jadi makmum kepada Rasulullah. Sahabat lain berimam dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berimam pula dengan Rasulullah. Ada riwayat kata lagu tu. Ada kata dak Rasulullah berimam dengan Sayyidina Abu Bakar. Boleh berlaku. Sehinggalah Rasulullah, apabila Rasulullah beri isyarat kata ya Abu Bakar tetap. Rasulullah tak kecek, Rasulullah beri isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar tetap menjadi imam sehingga selesai sembahyang. Kemudian apabila Rasulullah meninggal pagi subuh tu, lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar pergi keluarlah daripada kota Madinah. Ada satu tempat lebih kurang satu batu daripada Masjid Nabi, satu batu daripada Masjid Nabi. Maka dia pergi semaya zuhur situ. Sayyidina Abu Bakar pergi semaya zuhur. Ada kata dia jadi imam di masjid dalam lebih kurang satu batu daripada Masjid Nabawi. Maka Rasulullah meninggal pada masa tu. Maka berkata Umar, Sayyidina Umar kata, demi Allah aku tidak mahu dengar walaupun daripada seorang pun yang menyebut Rasulullah sudah meninggal. Aku tak dengar daripada seorang pun yang menyebut Rasulullah sudah meninggal. Kalau tidak, siapa dia yang sebut lagu tu, aku akan pukul dia, pancung ia dengan pedangku ini. Sayyidina Umar.
Sayyidina Abu Bakar pada masa itu tak ada. Dia duduk jauh dalam satu batu daripada. Maka pada masa itu sahabat-sahabat ummiyin. Ummiyin ni makna dia tidak ada pengalaman. Pengalaman ke apa? Pengalaman matinya Nabi di tempat dia. Maka sahabat-sahabat tak tahu nak buat apa. Tu maksud ummiyin sini. Berarti sahabat-sahabat tak tahu nak buat apa-apa kerana peristiwa ini adalah pertama kali berlaku dalam hidup mereka, iaitu kematian seorang Nabi. Nak kata mati, nak tak mati, maka sebab itulah pengkebumian Rasulullah tu dilewatkan kerana khilaf ulama. Sahabat-sahabat pada masa tu kata ada kata mati, ada kata tak mati, maka nak pastikan. Ada kata dak sibuk dengan macam-macam urusan. Perurusan pelantikan pengganti Rasulullah. Ada kata gini, ada kata gini. Itu sebab-sebab dilewatkan pengkebumian Nabi. Maka sahabat-sahabat ni tidak ada Nabi. Tak pernah berlaku kematian seorang Nabi. Betul-betul mati kau lagu mana. Maka semua sahabat senyap berlaku. Lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar Umar pula berkata, siapa dia kata Rasulullah mati, aku akan pancung dengan pedang ni. Maka berkatalah sahabat, ya Salim, hai Salim, kamu pergi kepada sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar. Maka panggil dia. Sayyidina Abu Bakar pada masa tu tak ada, suasana menjadi tidak terkawal. Sahabat dia tengah duduk menangis. Sayyidina Umar pula duduk menjerit, kata siapa dia yang berkata Nabi mati, aku akan pancung. Maka sahabat tak tahu nak buat keputusan apa dia. Maka katanya sahabat pergi panggil Sayyidina Abu Bakar. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar. Katanya Salim, maka aku pergilah pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Jumpalah dia di satu masjid. Maka aku pergi jumpa dengan dia dalam keadaan aku menjerit, aku menangis dengan sedahsyat-dahsyatnya. Apabila Sayyidina Abu Bakar melihat aku menangis lagu tu, maka dia tanya kepada aku, adakah Rasulullah sudah meninggal? Maka katanya aku, ya Rasulullah meninggal. Dan Sayyidina Umar berkata, siapa dia yang berkata, aku tak mahu dengar siapa-siapa pun yang menyebut Rasulullah meninggal, kecuali aku akan pancung dengan pedang ni. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar, kata ginilah, okey, ikut saya lah, kita balik ke jumpa Nabi semula, jumpa pergi ke masjid semula. Maka aku pun bergeraklah, bertolaklah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan manusia duk tengah berpusu-pusu keliling masjid penuh tu. Penuh. Kawasan bilik Sayyidina Aisyah apa semua penuh dengan manusia. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabat-sahabat, beri ruang kepada saya, saya nak lalu. Maka sahabat pun tahu Sayyidina Abu Bakar mari, beri peluang kepada Sayyidina Abu Bakar, beri jalan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk masuk bertemu dengan Rasulullah. Maka apabila masuk, maka Sayyidina Abu Bakar pun menyembahkan muka dia ke atas Nabi. Kalau kita agak peluk Rasulullah, maka tangan dia pun menyentuh dia. Tangan Sayyidina Abu Bakar pegang bahu Rasulullah. Ada riwayat kata pegang ni suderai ni sini. Maka dia cium atas dahi. Orang kalau nak cium dahi biasa, orang pegang kepala dan cium dahi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ada kata dia pegang kepala, cium kepala Nabi. Ada riwayat kata dia pegang lengan, bahu, lengan dan cium kepala Nabi. Ada riwayat berlaku. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar sambil menangislah. Dia kata innaka mayyitun, ayat Quran kata surah Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan jadi mayat dan mereka semua juga akan jadi mayat. Kemudian berkatalah sahabat-sahabat, wahai sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi belaka, yakni wahai Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Adakah Rasulullah benar-benar meninggal? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah telah meninggal. Maka sahabat pun barulah rasa tenang. Kata dia tahu dah Sayyidina Abu Bakar apa yang ia kata mesti betul dan tepat. Maka semua sahabat tenang, tahulah betul-betul kata Rasulullah telah meninggal. Maka Sayyidina Umar pun jadi tenang dah apabila Sayyidina Abu Bakar kata siapa dia yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Siapa dia menyembah Allah, Allah Ta'ala hidup tidak menikmati. Macam ayat Quran, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Nabi Muhammad akan jadi mayat dan mereka semua akan jadi mayat juga. Maka Sayyidina Umar pun tenanglah.
Itulah menunjukkan kehebatan Sayyidina Abu Bakar, menjadi rojokkan para sahabat, dan kata-kata dia menjadi rojokkan para sahabat-sahabat. Maka berkatalah sahabat Nabi kata, adakah kita nak semaya atas Rasulullah, semaya mayat ke Rasulullah, semaya mayat kepada Rasulullah ke Rasulullah tak payah semaya dah Rasul ke, tak payah semaya ke? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, ya kena semaya. Maka berkata sahabat kata, lagu mana cara sembahyang Rasulullah? Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, masuk satu kumpulan, akad takbir, sembahyang dan berdoa, kemudian keluar. Masuk satu kaum, satu kumpulan dalam rumah, semaya masing-masing. Tidak berimeh, semaya masing-masing berlaku. Nah, kerana apa sembahyang masing-masing? Kerana ada riwayat kata sahabat tak lantik lagi siapa dia jadi ganti Rasulullah, siapa dia layak jadi pemimpin. Maka sekalipun Sayyidina Abu Bakar duduk depan Rasulullah, semua sahabat mari semaya, Sayyidina Abu Bakar tak tubik-tubik lah. Sayyidina orang lain mari semaya satu kumpulan, sehingga semua sahabat sembahyang ke jenazah Rasulullah. Kemudian berkata lagi sahabat kata, wahai sahabat Nabi, adakah Rasulullah kena tanya kepada jasad Rasulullah? Adakah lagu mana ko? Adakah kita biar lagu tu kerana jasad Rasulullah ni tak dimakai oleh bumi? Kita boleh tengok siapa sekarang tengok gini ko, biar lagu tu tubuh Rasulullah ni tak pernah dimakai. Bumi diharapkan bumi memakai jasad para nabi-nabi. Kau adakah tunggu biar naik ke langit ko lagu mana? 3. Ada kata semaya. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar kata dak kena tanah. Sunnah nabi-nabi dulu hak meninggal semua ditanam. Maka bertanya sahabat lagi, di mana? Semua tanya Sayyidina Abu Bakar kerana sahabat-sahabat yakin dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, kalau nak tanya dia pada tempat yang Allah Ta'ala cabut nyawa dia, yakni dalam bilik anak hamba ni lah, Sayyidina Aisyah. Maka Allah Ta'ala tidak mencabut nyawa Nabi kecuali pada tempat yang baik bagi dia. Maka tahulah sahabat-sahabat sesungguhnya apa yang dibicarakan oleh Sayyidina Abu Bakar semua itu betul. Maka diperintahkan, Sayyidina Abu Bakar perintahkan yang memandikan Rasulullah adalah adik ahli keluarga sebelah ayah dia. Ahli keluarga yakni kaum kerabat sebelah ayah dia, sebelah Abdullah. Yakni kaum kerabat sebelah Abdullah. Yakni sepupu-sepupu dia ke, atau pupuk saudara dia ke, abah ke, apa dia, makna penting sebelah pok dia. Dan ada riwayat Rasulullah pesan supaya apabila aku meninggal, maka sembahyang, maka lepas pada kamu mandi ke aku, kamu tinggal dulu aku. Ada hadis riwayat dalam Hakim, Rasul Mustadrak Hakim kata, Nabi kata apabila kamu mandi ke aku, maka kamu tinggal ke aku sebentar. Jangan masuk, tinggal lepas pada mandi, tinggal aku sendiri. Kerana orang yang mula-mula sembahyang mayat aku adalah Jibril. Lepas tu Mikail, lepas tu Israfil, lepas tu malaikat maut beserta malaikat-malaikat lain. Dalam 60,000 malaikat mari sembahyang mayat Rasulullah. Lepas pada tu barulah masuklah seorang, Sayyidina Abu Bakar masuk, pada sahabat-sahabat lain sembahyang. Hak yang sembahyang mayat Rasulullah selain daripada malaikat 60,000. Hak sembahyang mayat selain daripada malaikat yakni manusia ataupun jin ke apa adalah 30,000. Dalam 90,000 orang yang menyembahyangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas pada tu berkumpullah orang-orang muhajirun bermusyawarah. Okey, orang-orang muhajirun ni orang-orang di Mekah yang duduk lama dengan Rasulullah, orang yang 13 tahun duduk dengan Rasulullah, perik getih, orang yang tahu seluk-beluk mengenai agama, antaranya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lama dengan Islam. Maka orang ni jadi sahabat-sahabat besar. Pas lagu mana? Berkumpul orang muhajirun bermusyawarah. Musyawarah kepada dia nak lantik siapa dia kau jadi pengganti Nabi, khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Maka berkatalah sahabat, okey, maka kita marilah kita pergi mesyuarat, kita ajak saudara kita daripada golongan Ansar, ajak juga pendapat dia. Kerana kita lah ni daripada Muhajirin so Ansar.
Muhajirin ada ketua-ketua dia, Ansar ada ketua dia. Maka lagu mana kau kita nak pilih? Ansar ke Muhajirin? Maka apabila masuk mesyuarat, pada masa tu jasad Rasulullah tak ditanah lagi. Tu sahabat. Beliau-beliau sedih, kau beliau-beliau gapo masih lagi fikir mengenai umat. Bukan kata ada orang kata ni sahabat-sahabat ni apabila Rasulullah meninggal berebut kepada jawatan, tak secara kepada jasad Rasulullah. Ni adalah tuduhan daripada golongan Syiah dipanggil. Sahabat-sahabat ni tak ada lah paling sayang Rasulullah, tetapi ada bab dia terpaksa juga menyelesaikan, iaitu masalah kepimpinan. Kena selesai juga kalau boleh secepat yang mungkin. Beliau-beliau sedih pun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bermusyawarah di satu tempat ajak kaum Ansar. Maka katanya apa-apa Ansar kata, kami ada ketua, kamu ada ketua. Lagu mana kita nak pilih? Semua orang hebat belaka. Orang Ansar pun orang hebat, orang Muhajirin pun orang hebat. Maka berkata Sayyidina Umar daripada Muhajirin, dia kata siapa dia kau boleh lawan? Seorang yang apabila Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Sani Yasnaini, dialah yang kedua daripada dua orang apabila berada di dalam gua. Siapa dia kau disebut di dalam Al-Quran yang begitu rapat hubungan dia dengan Allah, dengan Nabi, apabila disebut orang yang kedua daripada dua sahabat. Maka berkatalah yakni Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa dia kau dapat doa katanya Nabi Muhammad, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Sayyidina Abu Bakar seorang yang dapat doa ni khas. Maka siapa dia ya yang kedua tu? Sayyidina Rasulullah tak ada dah. Siapa dia yang kedua tu? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar pegang tangan Sayyidina Abu Bakar dan membai'ah janji bersumpah setia. Melantiklah Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Nabi, dan sahabat-sahabat pun membai'ah juga, sumpah setia juga. Nama pakat setuju ramai-ramai melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin. An Anas bin Malik qala lamma wajada Rasulullah min karbil mauti qalat Fatimah wa karba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'dal yawm. Innahu qad khadara min abiki ma laysa bitariki minhu ahadan muwafatu yaumal qiyamah. Daripada Anas bin Malik berkata Anas bin Malik apabila Rasulullah merasai sakit kematian, maka berkatalah Sayyidina Fatimah anak perempuan dia, anak perempuan yang paling ia saya. Hak lain dia saya belaka, tetapi hak inilah yang paling ia saya. Dan anak lelak perempuan inilah yang paling menurun perangai dia, cara jalan supaya Rasulullah, cara goni ni Sayyidina Fatimah. Sekalipun dia perempuan, tetapi tak ada lah dia paling rapat dengan ayah dia, paling mengikut perangai ayah dia. Katanya Sayyidina Fatimah wa karabah, nama Allah sedihnya ya abi, wahai ayahku, sedihnya aku tengokmu seksanya. Maka berkata Nabi kepada Sayyidina Fatimah, apabila Sayyidina Fatimah kata Allah sedihnya, kesiannya ayah, maka Nabi kata tidak ada dah kesian, tidak ada dah kesedihan ke atas ayahmu selepas pada hari ini. Lepas pada hari ini ayah tak sedih dah, berarti ayah tak ada dah, maknanya tak ada dah perasaan sedih, tak ada diuji dah. Sesungguhnya telah mari berjumpa dengan ayah kematian yang tidak akan meninggalkan sesiapa pun. Dan demikianlah seterusnya hingga hari kiamat. Kematian tidak dapat dilari. Tak ada orang yang boleh lari daripada kematian, wahai Fatimah. Maka hari ini kematian akan mari temu dengan ayah, maka tak ada dah sedih ayah, tak ada dah penat ayah. Ayah duduk berjual, ayah duduk berdakwah, duduk sebar agama, duduk cara kau umum kau apa dia, maka tak ada dah kesedihan lepas pada ni, wahai Fatimah. Simak bin Walid yuhaddis annahu sami'a Ibnu Abbas yuhaddis annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihimal jannah. Faqalat Aisyatu faman kana lahu faratun min ummatika
Qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah. Qala faman lam yakum lahu faratun min ummatika. Qala fa ana faratun di ummati lam yusabu misli. Daripada Simak bin Walid menceritakan sesungguhnya ia mendengar Abdullah ibnu Abbas menceritakan dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang kematian dua anak, faratan ni anak lah, maknanya orang yang kita wi dulu ke Tuhan. Maknanya anak kita kecil mati dulu, maknanya benda yang kita susu ke depan dulu, kita wi dulu ke Tuhan. Siapa dia yang kematian dua orang anak, maka Allah Ta'ala akan beri kepadanya syurga. Maka berkatalah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni tidak ada anak dengan Rasulullah. Dia tak ada anak dengan Rasulullah sekalipun nikah dengan anak dara. Maka dia kata, lagu mana kalau orang tu meninggal satu orang anak. Maka katanya Rasulullah, satu orang pun insya-Allah mudah-mudahan Tuhan beri taufik kepada kamu. Nah, ya Aisyah. Maka Rasulullah tahu Sayyidina Aisyah ni tak ada anak. Maka takut dia rasa Allah ada dua orang anak kalau mati dapat syurga, saya ni tak ada anak. Maka Sayyidina Aisyah tanya, kalau seorang ya Rasulullah lagu mana? Maka Sayyidina Aisyah tanya sekali lagi, ya Rasulullah lagu mana kalau orang tak ada anak ya Rasulullah? Orang tak ada anak lagu mana nak dapat fadilat ni? Maka katanya Rasulullah kata, maka akulah anak bagi umatku. Maka apabila aku mati, maka dia itulah tak ada benda yang menyedihkan bagi umatku kecuali kematianku. Sebagaimana seorang ibu sedih dengan kematian anak dia, maka katanya Rasulullah bagi orang tak ada anak, kematianku seolah-olah kematian anak dia. Kepada Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah kata betul, tak adalah kesedihan yang ditimpa oleh ujian yang ditimpa oleh Allah Ta'ala kepada sahabat kecuali meninggalnya Rasulullah. Maka tak adalah sahabat diuji penat kau dia boleh kira lagi perjuangnya, tetapi apabila Rasulullah meninggal, itulah ujian paling berat sekali, lebih daripada kematian anak lagi. Pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Tak banyak dah hadis ni. Boleh qada solat Jumaat tak sampai 40 orang. Sahkah dilakukan dari 12 orang. Pendapat muktamad mesti 40 orang. Tetapi ada pendapat lemah dalam mazhab kita, ada kata kau qadim. Yakni pendapat Imam Syafi'i sendiri kata boleh 12 orang. Ada pendapat mazhab Maliki keluarga apa dia, ada 16 pendapat masalah bilangan untuk semaya Jumaat. Maka sekarang ada kata boleh semaya Jumaat tetapi jangan 12 orang saja. Hak tu kau qadim lah dalam mazhab kita, hukum dia sah lah. Hukum dia sah lah. Kalau nak buat Jumaat 12, maka 12 orang boleh semaya Jumaat, tak payah qada dah, sah dah semaya Jumaat. Ya tak payah hulai semaya Zuhur dah. Mohon ijazah ayat ruqyah ayat 33. Jadi anak ijazah lah. Ayat ruqyah 33. Ayat dipanggil ayat salasah wa salasin, ayat 33 maknanya himpunan doa. Dipanggil ayatul hirzi, ayat pelindung boleh juga nama, ataupun manzil. Setengah orang-orang tabligh amal dipanggil manzil. Manzil itu lebih kurang lah, ayat 33 juga. Manzil ni nama dia manzil. Jadi anak ijazah lah ayat ni untuk perubatan. Nak bawa orang ke apa dia ke, ni ayat ruqyah ayat 33. Nabi kata siapa dia yang baca 33 ayat, maka selamat dia daripada perampok, daripada binatang buah, daripada gangguan macam-macam. Boleh qada baca kunut pada rakaat yang kedua kerana terkeliru. Terkeliru tak apa, tak batal Tak batal kerana tersilap baca. Tidak apa, tak batal. Dia kena baca pada rakaat akhir. Sebagaimana subuh pada
pada rakaat yang kedua tu semaya subuh baru. Maka witir adalah rakaat yang terakhir satu rakaat tu. Kalau baca awal maka hukum dia kena ulang pula pada satu rakaat tu. Tersilap dah tu, tak jadi batal. Terakhir mengenai qada solat pada Jumaat terakhir bulan Ramadan. Hak ni amalan setengah-setengah ulama, apabila akhir Jumaat bulan Ramadan dia qada. Dia qada semua semaya, zuhur sekali, asar, maghrib, isyak, subuh. Qada sekali kerana apa? Kerana takut-takut ada semaya kita hak tidak sah. Seperti najis yang tidak disedari ke, maka boleh kita qada sembahyang. Kaedah dia, sembahyang yang kita tidak yakin terbatal, maka tak yakinlah, was-was lah, misalnya takut-takut, maka hukum dia harus kita ulang ke sembahyang tu, bukan kata tambah tahap sembahyang, ulang sembahyang. Maknanya kita sembahyang atas nama ihtiyat, takut-takut ada sembahyang kita yang tidak sah. Kalau kita yakin ada sembahyang tidak sah, wajib. Tapi kalau kita tak yakin, hukum dia harus dan sunat. Maka kalau nak qada bila? Qada hari Jumaat pada akhir Ramadan. Pahala tu banyak. Bapa tak qada awal-awal lagi, kurang pahala. Waktu lain boleh nak qada, tapi qada pada waktu tu. Tu antara amalan ulama-ulama. Nak buat boleh, tak boleh buat pun boleh. Tak ada masalah. Nak qada bayar fitrah, dulu-dulu tak ingat bayar terus ke apa dia, ataupun terlupa ke apa dia. Okey, kupu pitih cari orang miskin bayar. Bayar. Hok nak qada bayar sekarang sah. Boleh puasa nak bayar untuk qada boleh. Tapi untuk puasa lah ni, untuk tahun ni tak boleh lah, kena lepas malam raya baru sah untuk tahun ni. Kalau bayar awal boleh, hukum dia makruh. Jadi kalau untuk qada boleh, nak qada boleh, puasa boleh. Saya tak bayar terus. Dulu saya ingat sunat ya bayar terus ni. Jadi saya tak bayar dah dekat 20 tahun. Jadi kena ingatlah tahun berapa tu berapa ya, misalnya 10 ya kali 20 jadi 200. Cari 200 ya, cari siapa-siapa dia, bayarlah ke siapa-siapa dia. Amalan afdal pada 10 Ramadan. Gini, 10 Ramadan ni afdalnya kita iktikaf di masjid. Kalau ada peluang, kalau masjid dekat dengan rumah kita iktikaf. Sama ada iktikaf malam saja, tengah hari kita kelik tidur rumah, ataupun iktikaf penuh. Ataupun iktikaf tengah hari saja, malam kita kelik tidur rumah. Ikutlah, terpulang kepada kita. Tu antara amalan Nabi-nya pada 10 akhir. Nabi apabila 10 akhir, syadda mi'zarah. Maknanya dia ketak ke tali pinggir. Mi'zarah ni tempat kain pelekat dia tu, kilah kain pinggir. Kilah kain pelekat dia Nabi ketak. Apa maksud ketak? Maknanya dia tak rombok, iaitu tak si duduk dengan itina dah. Rasulullah duduk dengan masjid. Wa ayqaza ahlahu, ya bangun ke keluarga dia untuk bangun tahajud. Wa ahya lailatahu, dan menghidupkan malam lebih kepada akhir. Kerana apa? 10 akhir ni takut-takut kena Lailatul Qadar. Lepas tu hari lain apa tak sungguhnya. Kita sebut dah ke. Allah Ta'ala pun pada bulan puasa Tuhan nak beri pahala banyak. Bulan lain Tuhan tak beri pahala dah. Tetapi bulan Ramadan lagi-lagilah. Maka sebagaimana Tuhan ada waktu-waktu dia nak beri banyak. Maka manusia pun begitu juga. Sayyidina Rasulullah pun akhir bulan Ramadan pun koh kuat. Maka kita ikut. Tak salah kita buat ibadat pada akhir Ramadan saja. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada ibadat tu marah. Ijazah qasidah burdah. Qasidah burdah ni dikarya Al-Imam Al-Busiri. Ijazah burdah cara nak baca dia, bacalah seminggu sekali, baca hari Isnin. Bacalah seminggu sekali. Tujuan qasidah burdah ni kalau tempat tu kemarau ke, kurang rezeki ke, kepanasan ke, baca qasidah burdah, tawassul dengan baca qasidah. Adakah wafak dibenarkan dalam Islam? Wafak ni maknanya azimat lah. Azimat ni kalau tidak bercanggah dengan agama Islam maka dibenarkan. Wafak ni tulis ya, kita tulis di kertas, kita gulung, kita gantung. Katanya Abdullah ibnu Umar, ada ayat-ayat yang Nabi Muhammad ajar suruh sebagai pelindung. Kalau hak besar saya akan ajar anak saya. Kalau hak kecil dia tak mampu nak baca, saya tulis di kertas, saya gantung di leher dia. Maka jadi macam wafak lah, macam azimat gitu tamimah gitu Wafak ni ilmu lah. Ada orang tak pernah mengaji bab ilmu wafak,
Tiba-tiba dia kata wafat ni menyebabkan jadi kafir lah berapa dia. Tidak juga. Ilmu wafat ni ilmu Allah Ta'ala. Bukan ilmu Hindu, bukan ilmu gapo dia. Ilmu ni macam-macam. Jangan kita bukan ahli pandai-pandai sebut mengenai wafat. Kita tak tahu pun wafat tu gapo dia. Kenapa dia buat petok, apa dia buat tiga segi. Ada ilmu-ilmu dia. Apa dia buat nombor macam ni. Apa gapo dia. Wafat sesat tu memanglah ada sesat. Dalam ilmu tauhid ada sesat, dalam ilmu fiqh ada sesat, dalam ilmu gani pun ada sesat. Jadi hak wafat betul tu adalah, tak ada masalah. Gapo dia ni? Masuk accident baru lepas operate. Zikir terbaik dalam dia. Gapo dia ikut dia lah. Ngatik la ilaha illallah ke, selawat ke. Baca ya Syafi, ya Syafi. Nampak? Ya Syafi, nampak ya Syafi. Baca atau baca ya salam 1000 kali. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam 1000 kali. Bagaimana nak kawal nafsu walaupun puasa, nafsu tetap bangkit, ingat kematian. Tengok cerita bab mati macam. Tengok ada orang ni mati tiba-tiba, ada orang ni gini. Tengok. Ya nafsu ni akal lemah apabila ingat mati. Keduanya apabila lapar. Berarti puasa kita tak lapar lah mana. Kalau lapar betul, kita tak akan ikut nafsu. Memang tak jadi apa. Kalau kita lapar, berarti puasa kalau boleh kurang ke sahur, kurang ke makan buka. InsyaAllah nafsu kita akan tunduk boleh puasa. Tak ada istilah orang, kalau orang lapar, nafsu dia masih kuat. Tak ada. Pilih mana nak beri bantu. Tengoklah hak susah, hak mana perlu lagi. Hak ada orang beri bantu dah, tak aja dah. Amalan khusus untuk mimpi temu Nabi. Banyak ke selawat. Ataupun sebut Allahumma arini wajahal habib fil manam. Ya Allah, beri peluang kepada, beri rezeki kepada hamba untuk melihat Nabi dalam tidur. Kejam mata tu selawat banyak. Ya Allah, nak tengok Nabi, nak tengok Nabi. Di samping kita baca kitab Syama'il semacam, tengok baca kitab Syama'il sampai kita terbawa-bawa dalam mimpi. Siapa dia dapat Lailatul Qadar? Semua orang yang menghidupkan malam bulan puasa insya-Allah akan mendapat Lailatul Qadar. Paling kurangnya sembahyang maghrib berjemaah, isya berjemaah, subuh berjemaah dan tarawih. Kita buat benda tu okey, insya-Allah dapat Lailatul Qadar sekalipun tak dapat penuh. Tetapi ada kelebihan orang dapat lihat tanda Lailatul Qadar, seperti melihat benda-benda yang pelik pada malam Lailatul Qadar. Itu rezeki dia lah. Masalah dapat Lailatul Qadar, semua orang yang hidup ke malam daripada 10 tu siapa kau insya-Allah boleh Lailatul Qadar. Ataupun daripada awal malam mulai puasa awal kita pergi hidup dah sampai akhir. Cuma kita dapat dalam keadaan tak sedar. Dapat dalam keadaan sedar, sedar lagi. Sunat kita hidup ke malam Lailatul Qadar dan siang Lailatul Qadar. Malam tu kalau tahu apa hukum jika tidak ada haji tahun ni? Tak ada haji nak kata ke mana? Tak ada haji lah. Tak ada haji ni bukan tahun ni saja dah. Dah banyak kali dah haji ni tidak ada dah. Banyak peristiwa dalam 5-6 kali dah. Sejarah dunia sepanjang Nabi kata kita ni tak boleh nak buat haji. Bukan tahun ni corona saja dah. Sebelum corona ni 2 3 4 tahun, ada 9 tahun. Ada belah-belah tahun kita tak boleh nak buat haji. Kis perang, kis gapo dia. Bukan tahun ni saja. Terus sedikit bab manzil. Manzil ni katulah ayat 33. Amalan dia baca sekali sehari, sekali sehari untuk amalan. Baca sampai cekak lah. Selawat afdal dengan Sayyidina atau tidak Sayyidina? Afdal dengan Sayyidina kecuali kita dapat ijazah tanpa Sayyidina. Tak boleh nak tambah, tu ijazah. Kita nak kata ke mana? Tanpa Sayyidina, Sayyidina. Kalau kita dapat tak syarat misalnya kita nak tambah, afdal tambah. Tanpa gambar tok guru. Masalah tanpa tu anak murid dia perempuan boleh ke tak berapa comel lah. Hubungan hati saja. Jadi hubungan kita dengan guru paling moleknya adalah perangai dan nasihat dia kita amalkan. Zikir-zikir, wirid-wirid yang ia ijazah ke kita amal. Tu paling afdal sekali.
Maka tak perlu tanpa gambar lah. Kalau nak gambar sangat, gambar hok kecil-kecil sudahlah. Hok besar takut jadi fitnah pula nah. Fitnah kepada guru tu, fitnah kepada diri dia. Akhir sekali dok kena kau tok guru tu gagal kepala pula. Nah. Hukum tak tidur malam dan tarawih tak berjemaah. Tak tidur malam harus ikut dia lah. Tidur tak tidur ni hukum dia harus. Tarawih tak berjemaah ikut dia nak sembahyang sendiri. Cuma afdalnya tarawih buat dalam keadaan berjemaah. Dan witir pada bulan puasa sunat berjemaah. Pada hari bulan-bulan lain sunat witir tu kita sembahyang sendiri witir . Ijazah doa istighasah Sayyidi Imam Nasirul Imam apa dia? Imam Nasir ada ni. Tak tahu tu hamba tu. Istighasah Sayyidi Imam Nasir Ad-Dairabi. Kau apa? Tak tahu tu hamba tak boleh nak royak. Tak tergambar tu istighasah ke apa dia. Istighasah ni banyak sangat. Puasa ni niat sekali dengan hati boleh kau boleh atas so pendapat. Tahap fardu ain awal tauhid fiqh tasawuf. Tauhid ni belajar siapa cerak sepahal sungguh Allah tu siapa dia. Nah makhluk tu apa dia dapat beza kedua tu ciri-ciri yang ada pada Allah, ciri-ciri ada pada makhluk. Fiqh pula belajar bab semaya, ambil semaya, mandi wajib. Puasa tanya waktu dia, waktu benda kita nak buat ibadat benda kita nak buat. Tasawuf pula belajar jadi juru. Juru pula hati kita pun kena juru. Belajar sifat tawakal, belajar mazmumahnya sifat riya wujud kena belajar belaka. Ijazah bismillah 5, bismillahirrahmanirrahim, bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un tu dah. Cara beramal dia amal habis sekali biar cekat lah. Sekali saja paling kurang dalam sehari. Kalau boleh lepas maghrib amalan dia. Seorang tu semaya 4-3 maka dia pun ambil 3 lah semaya dia. Maka dia pun tambah rakaat. Maka dia tambah rakaat. Maka dia pun ingat baru dia sedar solat dia 3 rakaat. Lagu mana rupanya bukan 3-4, 2-4, 2 dengan 3 rupanya. Batal lah tak ikut rakaat, batal semaya kena ulang mula. Adakah makmum kena niat tu email lain apabila tu email tu terbatal? Tengok siapa dia naik jadi tu email. Kalau naik tu email itu adalah makmum juga, makmum dia saat ni, maka tak perlu tukar email baru. Tapi kalau orang luar jadi tu email, maka baru niat beremail dengan email yang baru. Ingat kalau tu email terbatal, hok naik jadi ganti tu email tu kalau makmum dia juga, maka tak perlu niat ganti email baru. Nampak? Tapi kalau hok yang ganti dia tu orang lain, orang luar mari ganti, hok tu baru niat imam baru. Seorang OKU lembar tiada pendapatan, adakah dikecualikan daripada zakat terah? Zakat terah ni tak syarat orang akil balik budak kecil kena zakat terah, orang gila kena zakat terah. Tak ada kaitan bab kena akil balik kau apa dia. Tapi kalau dia miskin, tak kenalah zakat terah, tak ada masalah apa. Orang okey. Betul kau jenazah boleh bercakap dalam hadis ada sebut lagu tu. Salisul rih dia panggil. Tu ketuk semacam, ketuk semacam. Lagu mana hukum dia? Batal semaya lah. Nak semaya fardu tak apa, nak semaya sunat tak apa. Semaya sunat ikut kita nak buat macam mana. Tapi untuk semaya fardu kena tiap-tiap semaya fardu kena ambil semaya cerita tentang mandi jenazah Rasulullah panjang ceritalah. Hamba tak tahu ni cuma cerita ni karamah Sidi Mutawalli Sya'rawi. Karamah dia. Ada seorang ulama kecek mengenai jenazah Rasulullah. Tu cerita keramat Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hukum beli benda yang dicuri tak sah lah. Kerana benda yang dicuri tak sah milik dia. Maka bila benda tak sah milik, tak sah dijual. Maka tak sah dibeli, benda tak sah dijual.
Lepas kita semaya tarawih 8 rakaat, lepas kita pergi mai witir, lepas nak sambung tarawih lagi. 12 rakaat boleh, tak ada masalah apa. Doa perkara mustahil. Hukum dia tak boleh, haram berdosa. Hukum dia haram berdosa. Nah, minta nak jadi Tuhan, minta nak jadi Nabi Muhammad kau apa dia. Tu semua haram dan berdosa, boleh membawa kepada kufur. Doa-doa macam tu. Nah, Mana kelebihan baca? Kelebihan baca surah Ikhlas 100 ataupun 1000 kali. Banyaklah kelebihan. Nabi kata sekali sama dengan 1/3 Al-Quran. Berarti kalau 1000 ni banyaklah. Antara amalan untuk kenali adalah 1000 kali. Gitulah 1000 kali sehari baca Qul Huwallah. Nah. Kerana tak faham soalan tu. Boleh kau bayar fidyah puasa dan solat arwah dengan helah? Lagu mana? Helah terik tak tahulah. Minta amalan murah rezeki, selawat banyak nah. Selawat banyak. Maka kesan ni dia 3 bulan. 3 bulan baru boleh nampak kesan nah. 3 bulan baru boleh nampak kesan dia. Selawat lepas pada subuh 1000 kali. Hukum sambung rambut dan bulu mata. Apa hukum dia? Kalau dia sudah bersuami dah, maka boleh. Harus hukum dia bagi isteri sambung rambut ataupun bulu mata. Tapi hak dia sambung mesti plastik nah. Jangan sambung guna rambut original. Tak boleh sambung dengan original kerana kalulah rambut tu orang mati dah, maka menyeksa mayat. Dia panggil benda-benda kait dengan mayat jangan guna, jangan menyeksa ke dia. Guna sambung dengan sambung plastik lah. Boleh. Apa itu Wahabi? Wahabi ni pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam 200 tahun muncul. Dia ni ada banyak masalah lah dengan kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seluruh mazhab-mazhab atas muka dunia ni. Panjanglah cerita dia, panjang lebar sejarah dia. Kerana kenapa sahabat dipanggil Sayyidina? Sayyidina maknanya tuan kami. Berarti sahabat ni bukan tarah kita. Dia ni orang hebat, kedudukan dia di sisi hebat. Apabila lagu tu kita panggil dia dengan panggilan hormat. Sayyidina. Tuan kami Abu Bakar. Tuan kami Umar. Kita panggil ayah kita panggil ayah. Tok guru kita panggil ustaz. Lagu tu lah. Ijazah istighfar kabir. Istighfar kabir ni amalan Sidi Ahmad Idris. Ambil ijazah lah amalan istighfar kabir. Bacalah sekali pagi, sekali petang. Ijazah Yasin Kaifiyat. Yasin Kaifiyat ni banyak dah. Yasin Kaifiyat ni banyak cara. Antaranya adalah setiap kali perkataan mubin. Ada 7 kali mubin itu kita berdoa pada setiap kali al-mubin dalam Yasin tu. Maka ambil ijazah lah amalan Yasin Kaifiyat. Ya banyak cara ni. Ni salah satu ambil iaitu setiap kali mubin berdoa lah. Ada 7 mubin dalam Yasin. Ambil ijazah tu. Kau tak solat tak bunyi suara. Tak bunyi suara. Tak bunyi suara langsung tak boleh lah. Sebab ada rukun qauli. Rukun qauli ni kita kena sebut biar tubik suara. Kalau tak sebut tak bunyi suara tak sah. Hukum aku mana mandi wajib dalam beledi. Mandi tu air tu ngecik dalam beledi. Boleh kau dok air tu ngecik dalam beledi. Tengok. Moleknya kita pasal air tu. Kalau ngecik tu ngecik setara mana? Kalau ngecik banyak tak boleh. Kalau ngecik sedikit, kita kalau tak berubah air daripada itu, hukum dia boleh. Orang Tino pakai telekung, nampak baju dia lengan pendek, nampak warna kulit, hukum dia tak sah kalau nampak warna kulit. Tapi kalau kelabu, tak nampak, tak jelas lah. Macam bayang-bayangnya gitu, hukum dia sah. Tapi kalau jelas nampak warna kulit, maka hukum dia tidak sah. Lagu mana nak pupuk cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Nabi kata, Anlimu auladakum salasa khisal. Ajar anak-anak kamu. Yakni ajar ketika kecil dia lagi 3 perkara. Hubbu nabiyikum, saya kepada Nabi dia. Wa hubbu ahlil baiti.
dan saya kepada ahlul bait keluarga Nabi, wa qiraatul Quran dan baca Quran. Benda ni kena buat semenjak daripada kecil. Dan kita kena tunjuk. Nah, kalau kita tak tunjuk, kita beli kepada dia. Kita beli anak jatah kita jubah. Kita beli serban. Anak tina dia kita beli kain warna hitam, pakai jubah warna hitam, pakai nikah, pakai gapo dia, ajar baca Quran. Pupuk lagu tu lah. Banyaklah ni macam-macam nak jadi ni Islam ni. Boleh kodok sah solat jarak 1 meter dalam sah, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Kalau tak ada sebab luput fadilat berjemaah, kalau ada sebab tak luput fadilat berjemaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim. Alhamdulillahirabbil alamin.